Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rancangan 1 jam untuk alam yang dibawakan oleh Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN. Okey, bagi siri yang ke-11 ni kita akan bicarakan tajuk air dan penulisan alam sekitar Mampat. Okey, kita menjemput seorang pakar air dan juga seorang pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM iaitu Dr. Muhammad Yusof Ishak. Khabar Dr.? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama-sama kami dalam 1 jam untuk alam. Terima kasih kerana menjemput juga. Okey, Doktor dan para penonton sekalian, kita memang tak boleh hidup tanpa air. Okey, antara air dengan elektrik, biasa kita akan lebih rela tak ada elektrik daripada tak ada air. Lepas tu, kata macam baru-baru ni air Selangor bagi notis awal untuk tak ada air. Sebab ada beberapa hari dia akan tutup air dan kita awal-awal lagi dah mengamuk. Sebab memang kita biasa dah selesa hidup dengan air yang banyak. Dan kita memang takkan selesa lah kalau tak ada air. Lepas tu, dan negara kita memang kita tahulah negara yang memang bekalan airnya banyak. Dan sebagai seorang Islam, kita dari kecil kalau kita belajar fardu ain tu, kita belajar tentang air mutlak, air mustakmal, mutanajis, air musyamas dan sebagainya lah. So memang air ni kita belajar detail sikit kalau dalam agama. Sebenarnya dia pasal air je kan. Tapi dia sebenarnya satu tajuk yang penting lah untuk kita tahu lebih detail. Dan zaman sekarang ni pula kalau kita nak minum air, kita tak payah pergi perigi ataupun kita, dan sekarang ni lah kita tak payah nak masak air. Sebab biasanya dekat setiap rumah kita perlu tekan button dan air keluar dalam cawan. Nak minum, nak minum, kalau nak mandi kita buka pipe, boleh panas ke sejuk. So air memang satu masalah lah untuk kita. Bila air ni sesuatu yang senang kita dapat macam ni, kadang-kadang kita tak ambil peduli pun pasal air. So hari ni kita nak tahulah tentang air ni daripada doktor, sebab kadang-kadang kita tak ambil peduli, bila dah hilang baru kita cari-cari kan. Okay. So kita mulakan soalan saya yang pertama untuk doktor. Okay, apakah sumber-sumber air yang ada dekat Malaysia ni dan bagaimana prosesnya untuk sampai kepada pengguna? Sebab bila kita ni kita tahu tekan dan air sampai. Lepas tu air tu pergi mana kita tak tahu. Silakan doktor. Ya, terima kasih. Di Malaysia kita ada banyak sumber air. Sebagai contoh, air sungai. Ini termasuklah kolam dan juga empangan dan kawasan-kawasan tadahan. Selain daripada itu, kita juga ada air bawah tanah. Ini potensi yang belum kita eksploitasi secara sepenuhnya dan termasuk juga lah air laut. Dan juga mungkin air hujan kita kaitkan dengan air larian ataupun air sungai lah. Dan di kawasan-kawasan pergunungan tinggi kita ada air dalam bentuk mist ataupun embun. Ini yang kita boleh capture dalam kes-kes tertentu. Tetapi secara keseluruhannya di Malaysia kita masih lagi bergantung kepada sumber air sungai. Dan air sungai pula, apa yang kita lihat di Sungai Kelang contohnya, itulah bentuk air yang kita ambil di muka sauk. Beberapa lokasi muka sauk sepanjang sungai-sungai yang terpilih di Malaysia ini dan dihantar ke loji perawatan air untuk kita tapis menggunakan kaedah fizikal dan juga kaedah kimia sebelum disalurkan selepas menepati piawaian oleh Kementerian Kesihatan contohnya, sebelum disalurkan melalui saluran pipe di Malaysia. Dan ini diuruskan oleh negeri-negeri. Memandangkan mengikut Perlembagaan Persekutuan, air adalah bidang kuasa negeri. Cuma kita ada sedikit penambahbaikan baru-baru ni. Kita ada contohnya dari segi infrastruktur itu Kerajaan Persekutuan mengambil bahagian jugalah, walaupun dari segi sungai itu masih lagi milik negeri. Jadi tetapi tak semua sungai kita gunakan untuk sebagai air minuman. Di Lembah Kelang sebagai contohnya, Sungai Selangor mewakili hampir 60% membekalkan air mentah untuk hampir keseluruhan 60% daripada populasi di Lembah Kelang. Selebihnya disumbang oleh Sungai Langat. Jadi sebab itu bila berlaku pencemaran di Sungai Selangor
contohnya, kawasan di selatan contohnya di Kajang, kawasan Lembah Kelang ni tidak mengalami gangguan bekalan air disebabkan oleh punca bagi kawasan-kawasan di Kajang sebagai contohnya datang daripada Sungai Semenyih. Dan begitulah sebaliknya, kalau sungai yang tercemar tu Sungai Semenyih ataupun Sungai Langat, maka kawasan-kawasan di utara Lembah Kelang tidak mengalami gangguan bekalan air. Tetapi ada ketikanya berlaku jugalah gangguan-gangguan ini mungkin disebabkan oleh gangguan secara berjadual dan juga mungkin oleh pencemaran yang biasa kita sedia maklum lah. Puan nak ulang soalan sebab Puan unmute. Puan kena unmute, yes. Okay. So, soalan saya yang seterusnya, Dr. bercakap tentang apa tu tadi, pencemaran sungai kan, pencemaran air. Soalan saya, bagaimanakah proses pembangunan yang rancak berjalan sekarang ni memberi impak kepada sumber-sumber air tersebut yang Dr. sebutkan tadi? Lepas tu, apakah status sungai, lembangan sungai dan laut di negara kita? Kita apabila kita mula membangun negara kita, of course bekalan air adalah yang paling utama kita dahulukan. Jadi kawasan-kawasan muka sauk telah kita tetapkan terlebih dahulu dan juga kolam-kolam rawatan dan juga pangan kita. Jadi kawasan ini hadir terlebih dahulu sebelum pembangunan bermula. Jadi apabila pembangunan mula merebak, terdapat kawasan-kawasan yang dahulunya jauh terpencil dan sekarang kelihatan begitu hampir dengan penduduk ataupun kawasan-kawasan perindustrian. Jadi inilah sebabnya berlaku risiko makin meningkat dan dalam kes-kes tertentu berlaku pencemaran. Walau bagaimanapun saya fikir pihak berkuasa tidak mengambil langkah yang terlalu lambat untuk mengawal contohnya kes-kes pencemaran yang berlaku sekarang ni, di mana di Selangor contohnya banyak industri yang dahulunya berada hampir dengan kawasan-kawasan muka sauk ini telah dipindahkan keluar. Cumanya disebabkan terlalu banyak industri yang ada di kawasan contohnya di Sungai Langat dan juga di Sungai Selangor, maka ia mengambil masa yang agak lama. Dan pada masa sama juga kita faham bahawa pihak industri ini mereka sememangnya mementingkan keuntungan. Jadi dari semasa ke semasa adalah segelintir yang hanya mempertimbangkan keuntungan masing-masing tanpa memikirkan impak kepada alam sekitar. Pada pendapat pihak industri mungkin apa yang dilakukan itu terlalu jauh daripada kawasan-kawasan sungai contohnya. Tetapi kita perlu maklum bahawa longkang-longkang yang ada di kawasan rumah kita akhirnya akan mengalir ke sungai yang kecil dan akhirnya akan mencantum ke sungai-sungai lebih besar. Dan jika kita berada di lokasi yang sensitif contoh ni di kawasan Sungai Selangor, jadi kita juga menyumbang kepada potensi mencemarkan Sungai Selangor. Jadi merujuk kepada kualiti sungai ataupun tahap kesihatan sungai kita di Malaysia, ia agak subjektif di mana kita memang mengikut atau kualiti alam sekitar 1974 ataupun AKAS 1974, kita ada Water Quality Index yang telah digariskan mengikut parameter tertentu. Walau bagaimanapun saya fikir pihak kerajaan pun sedia maklum dengan keperluan untuk meningkat ataupun menambah baik kualiti air berdasarkan indeks yang telah lama tersebut. Jadi memang ada ura-ura untuk menambah baik dari segi contohnya dari segi akta tersebut, contoh dari segi meningkatkan denda dan juga dari segi keseluruhan akta tersebut bagi merangkumi apa yang berlaku ataupun pembangunan berlaku sekarang. Walau bagaimanapun saya fikir kita sebagai masyarakat dan juga pihak industri perlu juga menyumbang dari segi mengurangkan risiko pencemaran kepada sungai-sungai. Di mana kita lihat dari segi laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar sebagai contohnya, bilangan sungai yang tercemar di Malaysia semakin meningkat. Tetapi ini masih lagi subjektif bagi saya sebab berdasarkan kiraan kita boleh apa yang kita panggil, kita boleh tweak pengiraan tersebut supaya bilangan sungai yang tak tercemar di Malaysia akan kekal meningkat sebagai contoh. Tetapi secara realitinya apabila kita pergi ke mana-mana sungai di sekeliling kita sekarang ni,
semuanya kelihatan keruh, semuanya kelihatan tercemar dengan pelbagai warna yang bukannya warna jernih. Jadi itulah yang perlu dilakukan sekarang ni. Tak kira lah di mana kita, berapa bilangan sungai cemar, berapa bilangan yang bersih, kita perlu pertingkatkan bilangan sungai yang bersih untuk tahun ke depan dari semasa ke semasa. Sungai. Ya Wan, saya tak dengar tadi soalannya. Yang ketiga dah sekarang kan? Okay, sekali lagi Doktor ya. Okay. Soalan saya, pihak industri ni memang boleh buang sisa industri ni ke sungai ke? Secara alam, secara undangannya boleh. Sebab kita ada prinsip yang dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ni dipanggil Polluters Pay Principle. Di mana kita secara kasarnya kita boleh katakan bahawa kita boleh membayar untuk mencemar. Walau bagaimanapun perincian dalam akta tersebut sentiasa menambah baik dari semasa ke semasa. Di mana pihak industri contohnya, kita perlu faham yang akta ini digubal pada 1974. Kita beralih daripada negara ataupun negeri yang berasaskan pertanian kepada pengasian pada jangka masa tersebut, dan antara industri yang pesat membangun di Malaysia pada tahun tersebut adalah industri getah dan juga kelapa sawit. Ini yang menyumbang kepada pembangunan negara, dan kita perlu akur bahawa komuniti kita memang pendapatan negara memang bergantung pada dua komuniti tersebut. Jadi pihak kerajaan berunding dengan industri dari segi membenarkan pelepasan sisa ke sungai-sungai menggunakan tahap tertentu, tetapi akan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dan kita lihat memang itu yang dilakukan oleh pihak industri lah, di mana walaupun mereka membayar kepada pihak kerajaan atas pencemaran yang dilakukan, tapi mereka juga perlu mempertingkatkan operasi rawatan efluen daripada kilang masing-masing agar sentiasa bertambah baik daripada tahun sebelumnya. Dan ini yang perlu kita lihat pada industri-industri yang baru wujud di Malaysia untuk tahun-tahun seterusnya. Maksudnya adakah ada alternatif lain selain sisa ni dilepaskan ke sungai? Memang banyak kajian dilakukan. Sebagai contohnya sisa efluen daripada kilang kelapa sawit atau dipanggil POME, Palm Oil Mill Effluent, akan cuba diguna pakai semula untuk pelbagai kegunaan sebelum final discharge dibenarkan dilepaskan ke sisa-sisa. Selain daripada itu, bergantung pada lokasi pelepasan sisa akhir ke sungai. Jika lokasi kilang terletak di kawasan hilir daripada muka sauk, di mana tahap pelepasan tu agak luas berbanding jika lokasi pelepasan tersebut terletak pada hulu daripada kawasan muka sauk. Ini bagi menjamin bahawa bekalan air yang sampai ke pengguna itu tak mengandungi bahan-bahan pencemaran datang daripada industri tersebut lah. Selain daripada itu, suasana sekarang di peringkat antarabangsa semua menuju ke arah apa yang dipanggil ekonomi sirkular ataupun ekonomi pusingan, di mana salah satu konsep dalam ekonomi pusingan adalah waste to wealth ataupun cradle to grave. Kita cuba untuk menggunakan semula sisa daripada industri ini sebagai input kepada proses yang lain pula supaya dia boleh menambah nilai kepada industri tersebut. Sebagai contohnya, kalau dari segi industri perlombongan sebagai contoh, sisa-sisa daripada lombong itu kita cuba buat dalam bentuk konkrit dan kita cuba gunakan sebagai input kepada industri pembinaan sebagai contoh. Jadi inilah usaha-usaha yang patut ditambah baik oleh pihak industri dan juga pelbagai industri di Malaysia lah. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Terkejut saya pasal industri ni sebenarnya memang dibenarkanlah untuk buang sisa industri ke sungai. Okay, mungkin tu ada ni lah. Okay, kita pergi detail lagi kepada sisa buangan ni. Maksudnya sekarang ni siapa yang menjaga dalam tentang penguatkuasaan untuk pembuangan sisa industri ni ke sungai? Okey, jika kita melihat kepada pencemaran itu berlaku, ia adalah agak terlambat. Jadi prinsip dalam pengurusan alam sekitar yang juga ditekankan oleh Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah
prevention ataupun risk management, ataupun kita cuba mengurangkan risiko berlakunya kejadian-kejadian pencemaran. Tidak hanya terletak kepada bahu jabatan sekitar, kita juga ada undang-undang kecil yang boleh dikuatkuasa oleh pihak berkuasa tempatan. Sebagai contohnya, semasa perancangan industri tersebut, kita dah perlu letakkan garis panduan dan kita perlu patuhi garis panduan tersebut agar industri yang berpotensi mencemarkan alam sekitar tak kita letakkan di kawasan-kawasan yang sensitif ataupun yang berhampiran dengan sungai yang menjadi kawasan tadahan, kawasan bekalan air mentah kita lah. Dan selain daripada itu, pihak berkuasa tempatan juga mempunyai kuasa dari segi pelesenan, di mana jika industri tersebut mencemar, kita boleh tamatkan lesennya ataupun kita boleh minta mereka perbaiki proses dari segi industri tersebut. Selain daripada itu, Jabatan Alam Sekitar sendiri memang sentiasa memantau industri-industri yang berisiko kepada pencemaran ini, dan industri tersebut juga telah diminta untuk menempatkan pegawai yang bertauliah ataupun dipanggil competent person, di mana mereka ini adalah pekerja industri tersebut dan mereka perlu memastikan bahawa industri tersebut tidak mencemar dari segi alam sekitar kepada sama ada dari segi saluran airnya maupun pencemaran udara. Ini memang diwajibkan kepada semua industri di Malaysia. Jadi inilah adalah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kuasa bagi mengurangkan risiko pencemaran. Baik, terima kasih Doktor. So, untuk soalan seterusnya, kita nampak dekat Malaysia ni, kalau macam kita orang awam lah, kita nampak ada Air Selangor, ada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, kita nampak ada Indah Water, ada Jabatan Pengairan dan Saliran. Banyak dalam nama-nama tu ada tentang air lah kan. So kenapa banyak pihak yang menguruskan sumber-sumber air ni, kenapa tak diselaraskan hanya bawah satu pihak je, dan apa perbezaan pihak-pihak yang menguruskan air ni? Silakan. Saya melihat ni lebih kepada keindahan kita Malaysia sebagai negara persekutuan, yang mana kita juga ada kerajaan negeri, dan semasa pembentukan semasa kemerdekaan itu kita ada bidang kuasa yang kita kekalkan kepada kerajaan negeri dan juga ada bidang kuasa yang kita letakkan di bawah kerajaan persekutuan. Dan kita perlu faham bahawa sejarah tertubuh negara kita ini, kita ambil ataupun kita ambil contoh dari segi British sebagai kita punya penjajah dululah. Jadi segi sebanyak kita mewarisi apa yang ditakbir uruskan oleh British pada masa tersebut. Sebagai contohnya air, tanah, sungai maksud saya, tanah dan juga hutan masih lagi bidang kuasa kerajaan negeri. Walaupun kita ada bidang kuasa kerajaan persekutuan dari segi contohnya sisa kalau solid waste contohnya, dan juga lain-lain yang bukan daripada bidang negeri lah. Ini yang menyebabkan berlaku wujud pelbagai agensi. Namun kita tidaklah bergerak secara berasingan sebenarnya, dan berlaku banyak dialog ataupun kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dari segi sumber air ini. Dan sebagai contohnya yang puan sebut tadi tu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ini berfungsi dari segi perkhidmatan. Maknanya air ini, bidang air ini kita boleh bagi kepada dua. Satu, water resources, sumber air. Ini merujuk kepada sumber yang mentandah air, contohnya hutan, kawasan-kawasan darat ini ataupun saliran sungai itu adalah kawasan resources. Dan juga water usage ataupun penggunaannya. Jadi dari segi alam sekitarnya, air akan di hutan, disalurkan ke sungai dan sebelum disalurkan kepada pengguna melalui rangkaian-rangkaian pipe. Jadi kerajaan persekutuan bertanggungjawab dari segi SPAN ini, bertanggungjawab dari segi meregulasi operator-operator air di seluruh negara. Tetapi sungai dan juga kawasan tadahan hujan, contohnya hutan, masih lagi di bawah kerajaan negeri. Walaupun begitu, beberapa kerajaan negeri telah mula mengurat langkah ke arah mengharmonikan pengurusan air ini. Sebagai contohnya di Selangor, kita adalah apa yang dipanggil Lembaga Urus Air Selangor. Jadi agensi ini bertanggungjawab untuk mengekalkan kawasan tadahan hujan bagi menjamin adanya bekalan air di kawasan tadahan hujan tersebut, dan juga mengawasi apa juga aktiviti dalam kawasan sungai, contohnya aktiviti pengurakan pasir, dan juga hampir sampai ke muara dan juga ke kawasan muara sungai lah. Jadi apa juga yang berlaku di kawasan Sungai Selangor, contohnya daripada kawasan tadahan di Hulu Selangor sampai ke Sungai Selangor hingga ke muara Kuala Selangor, itu di bawah agensi luas. Walaupun ia kerajaan negeri, tetapi mereka turut menyumbang kepada
bekalan air di kawasan Kuala Lumpur. Walhal Kuala Lumpur bukan di bawah Selangor. Jadi itulah yang kita nampak agak kelirunya sebabkan sejarahnya begitu. Dan apa yang Puan sebut sebagai tambahan tadi, indah water, selepas kita gunakan air kita pula, kita akan ke tandas, dan air yang ditandas itu perlu dirawat sebelum dilepaskan ke kawasan sungai balik. Jadi adalah agensi lain yang kita amanahkan untuk menguruskan air tandas kita agar dirawat secara sistematik sebelum dilepaskan semula ke kawasan sungai. Jadi agensi tersebut di Malaysia ni dikenali dengan nama Indah Water ataupun agensi rawatan sisa kumbahan kita lah. Okey, baik. So Doktor, tajuk kita hari ini adalah air dan pengurusan alam sekitar yang mampan. So kita beralih pada perbincangan kita tentang pengurusan alam sekitar yang mampan pula. Soalan saya, bagaimana bentuk atau ciri-ciri pengurusan alam sekitar yang mampan? Silakan. Kalau apa yang kita lihat di Malaysia ini, kita masih lagi menuju ke arah pengurusan yang mampan lah. Tetapi air ini kita juga selain daripada melihat dari sudut resources ataupun sumbernya, kita juga perlu melihat bagaimana kita menguruskan permintaan air. Bekalan air, insyaAllah kita ada agensi yang mengawal selia kawasan tadahan kita, yang mengawal selia networking ataupun perpaipan, dan juga yang mengawal mengawal selia loji perawatan bekalan air kita. Pada masa sama, demand ataupun permintaan air ini juga kita perlu tingkatkan ataupun kita perlu tambah baik dari segi berapa banyak penggunaan air untuk seorang individu di Malaysia. Sebagai contohnya, kita menggunakan hampir 200 liter air untuk seorang individu yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh WHO sebagai contoh, berbanding negara jiran kita yang hampir 180. Jadi kita menggunakan air terlalu banyak berbanding kadar yang sepatutnya digunakan oleh seseorang individu. Jadi inilah kita perlu lihat juga sebagai anggota masyarakat, bagaimana penjimatan air tersebut kita boleh laksanakan agar pengurusan air itu lebih mampan. Sebagai contohnya, ada pihak berkuasa air yang membekalkan pengguna dengan contohnya gelung ataupun yang dipanggil alat penapis ini, dan kita boleh gunakan dipasang di kita, pipe kita. Jadi contoh alat yang kita boleh gunakan, walaupun nampaknya kecil, nampaknya ringkas, tapi setidak-tidaknya ia adalah satu usaha yang kita patut raikan dari segi mengurangkan pembaziran air di Malaysia ini. Sudah tentulah kalau yang lebih berminat dengan kualiti air, kita ada pelbagai cara untuk kita melihat kualiti air di Malaysia ni. Sebagai contohnya, apa yang kita baik dalam konsep citizen science ataupun masyarakat sains, kita ada test kit ataupun contoh kit ujian begini. Ini dipanggil water quality testing kit. Kita banyak terlibat dengan pihak masyarakat dari segi membawa kesedaran bahawa sebarang aktiviti yang kita lakukan sebenarnya menyumbang kepada pencemaran sungai. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan pencemaran tersebut? Sebagai contoh, kita kurangkan penggunaan plastik, kita kurangkan penggunaan air sebagai yang sebut tadi tu, dan juga kita terlibat dengan program-program yang ke arah kelestarian dalam sekitar di Malaysia ini. Okey. Baik, terima kasih Doktor. Soalan seterusnya, tadi kita dah tahu tentang ciri-ciri pengurusan alam sekitar yang mampan. Sekarang kita nak tahu apakah halangan ataupun cabaran lah ke arah kita pergi ke pengurusan alam sekitar yang mampan. Cabaran saya ada, dia sama ada dari segi halangan, dari segi keupayaan ataupun dari segi kekangan yang sedia maklum lah. Walau bagaimanapun di peringkat atasan, sebagai contoh Akademi Sains Malaysia sekarang telah berunding dengan kerajaan dari segi mewujudkan agensi yang saya sebut luas tadi tu bagi setiap negeri di Malaysia supaya pengurusan air itu lebih mampan. Dan pada masa sama kita juga melihat kita perlu mencari alternatif baharu bagi sumber air di Malaysia. Jadi ada cadangan supaya kita menggunakan air bawah tanah ataupun underground water. Isu di sini adalah underground water ni dia berkongsi sempadan negeri dan juga sempadan negara. Sebagai contoh di Kelantan dan juga di Selatan Thailand. Dan pada masa sama kita tahu bahawa berlaku
perselisihan faham antara Kedah dan juga Pulau Pinang berkenaan Sungai Muda. Jadi ini yang sedang dilihat oleh pihak Akademi Sains Malaysia dan juga pihak kerajaan, bagaimana kita mengharmonikan hubungan antara kerajaan negeri dari segi pengurusan sumber air ini. Dan pada masa sama kita juga perlu melihat bagaimana kita nak menghadapi pencemar-pencemar yang tak pernah serik ini. Jadi saya melihat kalau kita terlalu memfokus kepada mencari sumber air alternatif di Malaysia, kita akan hilang tumpuan dari segi memerangi pencemar sumber air yang kita tahu bahawa berlaku di Sungai Gong baru-baru ini dan masih lagi belum dibawa ke mahkamah, dan kes-kes contohnya di Sungai Kim Kim telah dibawa ke mahkamah namun masih lagi belum dijatuhkan hukuman. Jadi kita masih menanti elemen-elemen jatuhan hukuman itu dari segi pembuktian. Ini yang perlu kita lakukan supaya walaupun kita bersedia dengan sumber alternatif, contohnya di Kelantan, kita sedia maklum yang Kelantan memang menggunakan air bawah tanah dan ini sedang ditinjau oleh kerajaan negeri di negeri lain, dan kita tahu yang di Selangor contohnya memang ada industri yang menggunakan air bawah tanah, tetapi jangan lupa bahawa pencemar air sungai ini patut kita bawa ke muka pengadilan. Jadi saya menyuruh jugalah kalau ada di luar sana pihak yang dapat membantu kerajaan dari segi mengenal pasti pencemar sungai ini, kita bantu kerajaan. Sebagai contohnya, kita perlu berubahlah. Kita tak boleh lagi menggunakan teknologi 10 tahun lepas. Kita perlu melihat kepada contohnya data raya ataupun big data ataupun blockchain dari segi mengenal pasti dari mana datangnya pencemar tersebut, ke mana perginya pencemar tersebut sebelum dilepaskan ke sungai. Jadi ini yang kita sebagai pengguna juga masyarakat perlu membantu kerajaan mengharmonikan pengurusan air di Malaysia ini. Baik, Doktor. Bercakap tentang halangan atau cabaran ni, kalau bolehlah saya tanyakan tentang di sebuah negeri yang masalah air dia memang berlarutan daripada dulu sampailah sekarang kan. So adakah mungkin negeri tersebut mengalami masalah dari segi pengurusan air? Ataupun memang air yang tak cukup? Di Malaysia kita ada water at the wrong place at the wrong time. Itu salah satu cabaran lah. Namun kita perlu sedia maklum bahawa kita ada jabatan yang antara yang tertua di Malaysia yang dulu kita kenali dengan Jabatan Pengairan Parit dan Saliran, JP Parit dan Saliran, sekarang kita kenali sebagai Jabatan Pengairan dan Saliran. Ini antara jabatan yang tertua di Malaysia sebab kita bermula sebagai negeri pertanian. Jadi ini antara jabatan selepas daripada Warden Game ataupun Game Rangers perkhidmatan yang kita tubuhkan di Malaysia untuk mengawal selia saliran bagi menjamin air yang cukup bagi pertanian dan juga manusia. Jadi merujuk pada kes yang Puan sebut tadi ni, saya lebih melihat kepada kelemahan pengurusan. Walaupun tapi pada masa sama kita tidak boleh secara sembrono melihat pengurusan. Jadi mungkin ada juga isu-isu yang contohnya kekurangan pihak industri. Bekalan air di Malaysia ini ada dua kategori lah. Contohnya kalau pihak industri mereka akan bayar lebih berbanding kepada pengguna rumah ataupun domestik. Jadi kalau kurang industri di kawasan tersebut, makanya pendapatan bagi pihak berkuasa air negeri itu akan berkurangan lah. Dan kita sedia maklum bahawa menggantikan paip-paip contohnya yang sedang dilakukan oleh pihak berkuasa di Selangor ini memakan kos. Jadi kalau tidak ada dana, jadi itu yang akan mendatangkan masalah kepada pengguna lah. Tapi melihat kepada sela masa yang begitu panjang, saya fikir sesuatu yang tidak kena dengan agensi tersebut lah. Mungkin dari segi dana kita perlu melihat luar daripada Malaysia. Sebagai contohnya tuan-tuan di sana yang berminat untuk bekerjasama dari segi bidang alam sekitar, kita ada banyak dana di dalam dan juga di luar yang kita boleh cuba pohon bagi membantu dari segi kesedaran alam sekitar. Dan juga tidak hanya dana tersebut tidaklah hanya kepada orang individu ataupun orang pelajar di universiti. Ada juga dana disediakan untuk pihak berkuasa tempatan, contohnya untuk diguna pakai bagi menambah baik pengurusan masing-masing. Contoh yang paling dapat saya tunjukkan adalah Ramsar site ataupun tapak Ramsar di Malaysia. Kita ada 4 ataupun 5 tapak Ramsar di Malaysia dan baru-baru ini ada pertandingan tapak Ramsar terbaik di dunia yang menawarkan hadiah wang tunai untuk
pihak berkuasa yang masuk, yang menang dalam pertandingan tersebut lah. Jadi inilah contoh-contoh di mana kita boleh tap dana tersebut bagi menambah baik pengurusan alam sekitar, sama dari segi airnya, dari segi biodiversity-nya, dari segi hutannya dan sebagainya di Malaysia ni. Jadi perlu ada keluar dari ruang lingkup yang kita ada sekarang lah untuk penambahbaikan kita di Malaysia ni. Baik, terima kasih Doktor. Lagi satu ada soalan di FB. Jawatan Alam Sekitar akan menaikkan denda bagi pencemar sungai sebanyak 10 juta. Apa pendapat Doktor? Saya agak skeptikal. Sebab jika saya seorang pencemar, saya lebih risau dan juga kebarang kalian saya boleh menang di mahkamah ataupun pihak lawan saya boleh menang di mahkamah. Dan kita sedia maklum bahawa industri ni bukannya salang-calang, bukan biasa-biasa. Mereka sentiasa 2 langkah ke hadapan banding kita. Walaupun kita menggunakan drone, mereka telah lama menggunakan drone dan drone mereka fungsinya lebih meluas daripada kita. Drone mereka sentiasa di awanan berbanding drone kita. Jadi menaikkan denda hanya sedikit berpotensi untuk menakutkan mereka. Walau bagaimanapun saya lebih melihat kepada bagaimana kita membuktikan bahawa cecair A yang datang daripada kilang B boleh kita bawa ke mahkamah dan tunjukkan kepada hakim bahawa ini pelakunya C. Kilang C mengeluarkan cecair A ke dalam sungai B contohnya. Kita perlu buktikan tersebut kepada hakim dan jika kita berjaya meyakinkan hakim dengan kaedah ataupun teknik yang kita gunakan, maka ini mesej yang harus kita sampaikan kepada bakal pencemar di sana. Kerana sehingga kini saya melihat bahawa tempoh yang digunakan untuk membawa pesalah ke muka pengadilan begitu lama dan ini menimbulkan kemusykilan. Rasa itulah kita faham bahawa jabatan-jabatan berkenaan mengalami kekangan dari segi anggota dan juga sumber dan sebagainya. Namun pada masa sama, memandangkan saya daripada universiti, saya melihat ramai profesor di universiti yang menerbitkan pelbagai artikel di jurnal yang berkualiti tinggi yang seharusnya dikolaborasi ataupun digandeng bersama dengan pihak berkuasa yang menjaga alam sekitar. Dan kita faham bahawa mungkin ada isu yang sensitif yang perlu dipelihara oleh pelbagai pihak. Namun impak yang kita lihat daripada beberapa siri pencemaran ini amat membimbangkan kita dan itu belum mengambil kira pencemar generasi baharu yang sekarang ni sedia ada di dalam sumber air kita tapi tidak dicerap di dalam AKAS 1974. Ini walaupun contohnya EDC, Endocrine Disrupting Chemicals, walaupun kita tak nampak kesannya berbanding kesan tumpukan di sel, tetapi impaknya mungkin akan terjadi beberapa generasi akan datang dan ini telah dibuktikan melalui kajian di negara luar. Jadi tak ada bezanya di antara pencemar tersebut di negara luar dengan negara kita. Cumanya kita tidak ada database ataupun kajian yang menyeluruh tentang impak pencemar tersebut kepada kehidupan akuatik di negara kita. Namun beberapa kes di luar negara menunjukkan memang ada dan kita juga faham banyak pencemaran yang masuk dan baru-baru ni sebagai contohnya plastik. Kita tahu bahawa ada agensi yang ditaja oleh pihak tertentu untuk mengutip sampah di Sungai Kelang. Walhal di Pelabuhan Kelang telah tiba beberapa kontena yang mengandungi plastik. Jadi ini agak menjengkelkan kita lah. Kenapa kita kutip sampah sisa plastik di Sungai Kelang dan kita import pula plastik daripada Amerika Syarikat. Jadi apapun alasan yang digunakan oleh pihak industri bahawa sampah yang ada di Malaysia ini tidak berkualiti dan juga tidak sesuai untuk diketar semula, kita perlu melihat bahawa dalam usaha negara kita menjadi negara berpendapatan tinggi, industri-industri yang mencemarkan alam sekitar ini perlu kita asingkan luar daripada Malaysia. Jadi kita perlu ingat bahawa sisa plastik tersebut asalnya menuju ke negara China, tetapi setelah negara China mengharamkan penginputan plastik,
mereka perlu cari negara-negara baharu dan kita perlu belajar daripada kes kita dengan isu Lanna sebagai contoh. Jadi walaupun ada pertimbangan ekonomi dan kita faham bahawa rakyat memerlukan pekerjaan, negara memerlukan pendapatan, namun secara jangka panjang kita harap bahawa negara kita sebagaimana disarankan oleh Matlamat Pembangunan Lestari oleh SDG, puan biasa dengar SDG 2030, ini yang kita biasa lihat. Sustainable Development Goals by United Nations, kita ada 17 goals dalam sasaran tersebut. Ini yang selari dengan kita punya wawasan kemakmuran bersama yang diwawarkan oleh kerajaan pada masa ini. Jadi kita dah ada guideline-nya. Jadi kenapa kita masih lagi bergantung kepada industri yang mencemarkan alam sekitar di negara kita? Walhal untuk menjadi negara berpandapatan tinggi, kita perlu melihat kepada industri-industri yang bersifat hijau ataupun lestari bagi menjamin walaupun kita membangun, kita tak meminggirkan alam sekitar kita. Baik, berkenaan pencemaran yang Doktor sebut ini, ada soalan di FB juga. 10 tahun akan datang, pada pandangan Doktor, macam mana keadaan sungai ataupun badan air di negara kita? Saya berharap AKAS Mas Jumpaat akan dibentangkan di Parlimen dan dikuasakan dengan penambahbaikan, contohnya ditenda ditingkatkan, kerjasama silang antara makmal-makmal yang bertauliah di Malaysia bagi mengenal pasti pencemar dan juga senarai pencemar dikemas kini, mengambil kira pencemar generasi baharu, mengambil kira contohnya bioplastik dan mikroplastik. InsyaAllah jika ini dapat kita lihat dalam pindaan AKAS Mas Jumpaat, sungai kita akan bertambah baik. Tetapi pada masa sama saya juga bersikap skeptikal jika usaha-usaha memelihara alam sekitar ini lebih bersifat top down, maknanya datang daripada pihak menteri ataupun pihak kementerian dan diwahyukan kepada pihak-pihak di bawah ini. Saya melihat bahawa kita perlu mengupayakan komuniti kita. Sebagai contohnya, kita lihat ada agensi ataupun NGO yang telah mengupayakan komuniti. Jadi mereka ini perlu kita canangkan, wawarkan di media masa supaya perlu ada percemahan komuniti sama di seluruh negara. Tapi agak mendukacitakan apabila satu kumpulan dari luar negara yang menaja mesin mengutip sampah di Sungai Kelang menjadi heboh, menjadi tular. Saya tahu seorang rakan saya di Sungai Selangor yang selama ini meluangkan masa beliau secara percuma untuk mengutip sampah plastik di Sungai Selangor, tidak pernah diberi publicity yang sebegitu hebat. Jadi apa kurangnya? Mungkin sebab beliau seorang Jawa dan bukan seorang Eropah. Jadi inisiatif beliau dipandang sepi. Walhal ini tak sepatutnya berlaku. Jadi kita perlu menggunakan apa yang dipanggil think global, act local. Jadi kelas dari Jerman. Tetapi mereka mengambil kesempatan dalam kes ini, walaupun negara mereka telah maju, jadi mereka masih lagi cuba mengambil kesempatan adalah ketidaksediaan negara kita dari segi menangani impak plastik ini. Jadi saya cuba berperingatan posisi bahawa 10 tahun akan datang kita akan dapat melihat sebagaimana yang diceritakan oleh datuk nenek kita pada tahun-tahun terdahulu, di mana kalau mereka ke sungai, air jernih, mereka boleh lihat lampam Jawa melompat. Jadi ini cerita dulu yang kita hanya bermimpi. Jadi tugas kita sekarang untuk menyampaikan cerita ini kepada generasi akan datang dan pada masa sama memastikan supaya ikan-ikan yang saya sebut tadi kekal di dalam sungai kita yang semakin bersih 10 tahun akan datang. Baik, insyaAllah Doktor. Cuma saya ada pertanyaan tentang import sampah tadi. Kenapa perlu negara luar menghantar sampah mereka ke negara kita? Mereka tak menghantar sampah, kita yang membeli. Sebenarnya ini melibatkan industri. Kita faham bahawa ada konsep waste to energy di mana kita menggunakan sampah untuk menjana tenaga. Tapi ini perlukan kajian yang lebih lanjut sebab kita nak melihat kepada
pelbagai syarikat ataupun contohnya syarikat petroleum mensasarkan zero carbon emission by 2030. Dan syarikat-syarikat kenderaan contohnya mula berarah ke arah kereta solar dalam 2030. Di India contohnya telah berlaku usaha-usaha ke arah zero carbon. Jadi kenapa kita perlu industri-industri yang bersifat menambah karbon kita? Jadi walaupun ada desakan daripada industri, kita lihat sejarah sebelum ini, contohnya di Jejarum, di Kuala Langat, pelbagai isu hasil daripada kewujudan kilang-kilang kitas semula plastik. Walhal yang diguna pakai yang digajikan untuk menjalankan itu tersebut adalah pekerja-pekerja asing daripada Bangladesh. Jadi apa impak dia kepada komuniti dari segi pekerjaan? Hanya yang untungnya pelaburnya, dan pelaburnya saya difahamkan datang daripada tanah besar China. Jadi walaupun ada desakan, walaupun ada lobby daripada industri bahawa kita perlukan industri ini, saya melihat bahawa kita memang ada plastik di dalam yang banyak dibuang longkang dan juga akan berakhir di dalam sungai. Jadi kenapa kita fokuskan pada plastik dalaman kita sebelum kita mengimport plastik daripada luar? Sudah tentulah alasan digunakan adalah plastik kita kotor, tak dibasuh. Jadi kita basuhlah. Dan sudah tentulah alasannya plastik kita tak ada nilai. Contohnya kalau botol yang kita buang tu tak ada nilai kalau kita hantar. Hampir surat khabar yang kita kumpulkan tu, contoh surat khabar macam ni, kalau kita kumpulkan sekilo baru 60 sen. Jadi kita tambah nilai kepada bahan tersebut. Ini yang kita panggil extended producer responsibility. Selain daripada pengeluar barangan tersebut mengambil untung daripada jualan mereka, produk mereka, mereka juga perlu mengambil tanggungjawab apa akan terjadi kepada barangan tersebut apabila dilupuskan ataupun dibuang ke tapak. Sebagai contohnya, kita biasa lihat kalau tin aluminium. Kalau di negara-negara yang telah menjalankan apa yang dipanggil EPR ataupun Extended Producer Responsibility ini, akan dicatatkan berapa sen nilai, contohnya kalau plastik ini dibuang, berapa sen nilai ini kalau dikumpulkan dan dikitas semula, dihantar ke kita semula. Ini perlu ada pada setiap barangan yang dihasilkan di Malaysia supaya masyarakat berminat untuk mengumpul dan juga dikitas semulakan, dihantar ke pusat-pusat pengambilan pengumpulan sisa. Dan sudah tentulah ada alasan yang mengatakan bahawa kesedaran masyarakat masih rendah. Tapi kita perlu ingat bahawa kempen kita semula telah bermula sejak 1983. Dan apa yang kita lihat sekarang, kadar kita semula kita dikatakan hampir 30%. Ini menyamai kadar kita semula di negara-negara maju, walhal masih banyak lagi sampah yang kedapatan di sekeliling kita yang dibuang tidak sepatutnya. Jadi kalau kita masih lagi mengamalkan kempen dengan cara yang sama, masih lagi enggan mengenakan EPR kepada industri kita, maka kita tidak akan ke mana-mana. Jadi dalam dunia yang serba cepat pantas berubah ni, dengan destruktif teknologinya, dengan gig ekonominya, dengan pelbagai teknologi, kita masih lagi mengharapkan kesedaran pengguna melalui kempen-kempen kita di media konvensional, maka kita tak akan ke mana-mana. Jadi justru tu harapan saya, masyarakat memang sentiasa berubah. Tugas pihak berkuasa sekarang menjadikan infrastruktur. Contohnya kalau saya mahu menghantar botol ini yang saya kita semula, saya tak tahu kat mana saya boleh hantar. Ada beberapa tong yang disediakan oleh itu pun disediakan secara percuma oleh NGO yang kadang-kadang menjadi tempat dumping ground bagi bahan-bahan yang tidak dinaiki. Walhal kita memang ada pihak yang sedia mengambil bahan-bahan tersebut. Sebagai contohnya tekstil. Kalau kita ada baju terpakai, jangan kita buang ke sisa domestik di rumah. Kita ada bin yang disediakan di beberapa syarikat petrol yang terpilih di sekitar Lembah Kelang dan juga sekitar yang boleh kita sumbangkan supaya tekstil ataupun baju kita tu boleh dikemas semula menjadi bahan yang kedua. Selain itu, kita juga kalau puan biasa dengan handphone, kita sentiasa menukar handphone setiap 2 tahun. Jadi apa jadi pada handphone lama kita boleh kita semula untuk diguna pakai bahan-bahan itu, dan supaya kita jangan hantar handphone kita tu yang akan berakhir ke tapak perusahaan sisa. Ini kerana tapak perusahaan kita tu semakin penuh dan juga semakin berkurangan. Jadi selain itu, dia juga akan meningkatkan kita punya pelepasan karbon yang akan menyumbang kepada pemanasan global. Jadi telah ada pelbagai usaha-usaha untuk mengurangkan pelepasan kita, mengurangkan pencemaran di negara ini. Cumanya infrastruktur perlu tambah baik, kerajaan perlu bersikap lebih responsif, cepat kepada kehendak komuniti sekarang ni.
Baik, okey. Okey. Saya nak berbalik kepada apa yang doktor cakap tentang sumber air alternatif tadi. Kenapa ada usaha untuk mencari sumber air alternatif? Adakah sumber air kat negara kita ni tak cukup? Saya rasa JPS sebagai agensi yang bertanggungjawab mengawasi air ini memang telah ada kajian dan juga pengiraan tentang water balance. Cumanya sebagai persediaan mana kita mengalami apa kita panggil water stress, setengah-setengah tempat mengalami water crisis. Jadi ada berbagai tafsiran ataupun definisi mengikut water crisis, water stress dan sebagainya lah. Cumanya sebagai persediaan untuk bertambahnya populasi negara kita pada masa akan datang, antara langkah yang dicadangkan adalah mencari sumber air alternatif. Sebagai contohnya menggunakan air laut melalui proses penyulingan. Ini telah ada beberapa kajian yang telah dilaksanakan, namun saya masih berpendapat bahawa ia menggunakan sisa yang terlalu banyak dan juga tidak praktikal di Malaysia ini. Dan kita melihat seterusnya adalah sumber air bawah tanah. Walau bagaimanapun ini perlu lihat dari segi perundangannya. Sebagai contohnya kawasan Perak Selatan dan juga Selangor, mereka berkongsi aquifer ataupun air bawah tanah yang sama. Jadi di manakah sempadan air bawah tanah tersebut? Sebagai contohnya melihat kepada Pulau Kedah, mereka masih lagi bergaduh antara Sungai Muda, pembahagian Sungai Muda. Ini kan pula sumber air yang kita tak nampak. Jadi perlu ada kajian lebih lanjut lah. Walaupun saya rasa memang patut kita melihat kepada potensi penggunaan air bawah tanah. Selain daripada itu, kita juga lihat di Selangor contohnya telah ada usaha untuk menggunakan pakai air kita semula untuk kegunaan industri. Mana kalau tuan biasa dengar dengan Newater di Singapura. Jadi itu contoh air ni kita semula daripada sisa kumbahan dan digunakan terutamanya untuk kegunaan industri. Berbanding untuk kegunaan untuk minuman. Jadi kita cuba untuk mengurangkan permintaan air daripada pihak industri dengan mereka mengguna semula ataupun mengitar semula air sisa mereka. Ini satu inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan lah. Tetapi pada masa yang sama saya juga berharap pihak kerajaan tidaklah meninggalkan pencemar-pencemar di sungai kita. Kerana mereka ini jangan kita biarkan mereka lepas begitu saja. Kita perlu pertingkatkan tahap kepakaran kita dalam mengenal pasti dari mana datang pencemar ini. Kita telah ada contoh sebelum ini dalam kes tumpahan minyak di Selat Melaka sebagai contoh. Jadi tabung ataupun minyak pejal yang sampai ke pantai kita tu kita boleh identifikasi menggunakan sampel daripada tangki-tangki minyak yang ada pada kapal yang sedang melalui Selat Melaka. Jadi kita padankan melalui kaedah kita panggil environmental forensik. Jadi bila padanan ini padan, maknanya kita boleh katakan dengan yakin bahawa berdasarkan bukti makmal tabor ini dan berdasarkan bukti visual bahawa kapal tersebut memang ada pada sekitar Selat Melaka pada waktu kejadian, kita boleh bawa mereka ke muka pengadilan. Dan ini seterusnya lanjutan daripada penemuan kaedah ini, kita juga lihat bahawa pihak perkapalan contohnya perlu membayar bond ataupun sedikit wang kepada pihak kerajaan sebagai jaminan bahawa mereka tidak akan mencemarkan sekitar. Jadi apabila berlaku lagi kes-kes tumpahan minyak yang sampai ke pantai, jadi pihak kerajaan perlu dua perkara yang pihak kerajaan perlu buat. Satu, membersihkan sisa tersebut. Yang kedua, memberi pampasan kepada nelayan yang terlibat di kawasan tersebut. Jadi dana daripada syarikat perkapalan ini hanya digunakan untuk membayar ongkos membersihkan pantai dan juga memberi pampasan kepada nelayan yang terlibat. Tapi itu tak mengambil kira impak kepada hidupan akuatik dan juga kepada burung-burung contohnya. Jadi walaupun ada sejumlah wang, tapi ini masih lagi tak memadai untuk menggantikan apa yang kita hilang lah. Tapi sekurang-kurangnya ada untuk kes di pencemaran laut lah. Tetapi tak ada langsung bagi kes di sungai ni. Jadi kita faham bahawa contohnya kerajaan membelanjakan hampir 9 juta untuk membersihkan sungai Kim Kim. Ditambah pula dengan usaha-usaha mewujudkan denai kebangsaan. Yang saya fikir tujuannya lebih kepada untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat sekeliling untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada lagi insiden sama, tetapi masih lagi tidak menyelesaikan puncanya, iaitu membawa pelaku ke mahkamah dan mensabitkan pelaku ke mahkamah. Ini yang perlu kita kenal pasti bagaimana kaedahnya. Adakah kaedah data raya, ataukah kaedah blockchain, ataupun adakah masih lagi kaedah forensik alam sekitar tadi. Ini yang kita perlu pertama baik dari segi asas kita untuk menjamin bahawa tidak akan lagi terlepas pelaku-pelaku yang mencemarkan alam sekitar sungai kita ni.
Baik, terima kasih doktor. Saya ada pertanyaan juga di FB. Apa pendapat doktor tentang pencemar-pencemar ni digunakan alasan untuk pembangunan dan untuk kemajuan lah. Tapi dalam masa yang sama dia mencemar sungai-sungai kita. Itu yang halangan kita kita melihat lebih kepada pendekatan kita dalam masa 5 tahun sebagai contoh. Walhal kos yang kita perlu bayar sebenarnya berpanjangan juga ke anak cucu kita. Contoh ataupun kes yang paling nyata adalah tasik ringlet di Cameron Highland. Kalau kita biasa sampai ke Cameron Highland, sebelum kita sampai ke lokasi yang menjadi tumpuan tu, kita akan lalu kawasan yang berbentuk tasik yang kelihatan kemerah-merahan dan ada mesin ataupun jengkaut di atas tasik tersebut. Inilah contoh klasik di mana pembangunan yang memikirkan keuntungan semata-mata dan tunduk kepada pihak pemaju, mereka perlu membangunkan kawasan tersebut. Dan akhirnya ada pihak lain, pihak ketiga yang perlu menyelesaikan apa juga musibat yang disebabkan oleh aktiviti mereka. Dan pembersihan ringlet seolah-olah tidak berkesudahan. Daripada zaman saya masih lagi bersekolah hingga sekarang masih lagi beroperasi untuk mengurangkan mendakan di sungai ringlet, di tasik ringlet. Mendakan ini hasil daripada pembukaan tanah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terancang yang terlalu pantas, terlalu banyak, dan akhirnya tidak ada tapak sedimentasi, tidak ada proper lineage untuk mengurangkan impak sedimen kepada tasik ini di bawah tersebut. Jadi inilah hasilnya. Jadi dan juga kita tidak mahu lagi melihat bahawa pembangunan dan selain daripada itu kita juga perlu mengubah tanggapan kita bahawa untuk membangun kita perlu jadi seperti Kuala Lumpur. Memang kalau saya boleh lihat bangunan pencakar langit di Bukit Mentajam contohnya, mungkin saya terasa sedikit bangga. Walau bagaimanapun kita jangan lupa juga petang nanti kalau hujan lebat di Kuala Lumpur tentu akan jam dan juga ada kawasan-kawasan yang akan dinaiki oleh air banjir kilat. Jadi adakah kita mahu pembangunan sebegini di kawasan-kawasan kita? Jadi biarlah kita membangun mengikut acuan kita. Sebagai contohnya kawasan Hulu Selangor. Kita perlu kekalkan kawasan hijauan di Hulu Selangor, tak perlulah Hulu Selangor menjadi sebagaimana kawasan Kuala Langat. Jadi pembangunan tersebut perlu melihat apa kehendak akar umbi ataupun apa kehendak masyarakat. Tak semua orang datang ke Malaysia ni nak shopping di KLCC. Jadi ada yang nak pergi kawasan contohnya di Klang Quartz. Kita ada kawasan yang sedang sekarang disyorkan oleh kerajaan Selangor untuk diwartakan di bawah UNESCO World Heritage Sites, di mana ia adalah kawasan permatang kuarts terpanjang di dunia. Ini yang patut kita wawarkan, kita banggakan di Malaysia ni. Apabila kita memandu sepanjang MR tu, kita nampak itu permatang kuarts. Tak ada lain di negara di dunia ni kecuali di Malaysia, di negara ni. Itu yang patut kita banggakan. Bukan sekadar pembangunan yang beridentitikan bangunan pencakar langit ataupun lebuh raya yang berselerat. Okey, baik. Terima kasih doktor atas pencerahan tentang apa yang kita bincangkan tadi. Mungkin di akhir-akhir ini apakah cadangan doktor kepada pihak berwajib, pihak yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar ini dan kita masyarakat umum ni tentang air dan pengurusan alam sekitar, sekaligus doktor boleh simpulkan tentang tajuk kita hari ini. Silakan doktor. Perlu ada pendekatan apa kita panggil top down, daripada atas ke bawah dan juga daripada bottom up. Jadi pelbagai masyarakat mula cakna dengan alam sekitar kita. Jadi saya menyuruhlah semua masing-masing menyumbang mengikut keupayaan masing-masing. Walaupun sekadar kita mengambil gambar dan kita gambar pencemaran, kita share di media sosial kita. Itu pun dah sebenarnya merupakan satu pemerhatian ataupun pemantauan yang kalau di universiti kita melakukan pemantauan yang lebih panjang atau lebih berkala. Namun jika itu yang kita mampu lakukan, maka lakukanlah dan kita berkongsi dengan pihak berkuasa tempatan kita. Sebagai contoh, saya sendiri sebelum PKP saya pernah berkongsi kawasan tebing sungai di sekitar saya yang dijadikan tapak buangan, dan bila saya mengadu ataupun buat aduan kepada pihak berkuasa tempatan, mereka mengambil tindakan seterusnya. Cumanya sekarang ini kejadian sama. Jadi kita jangan seriklah. Sebenarnya ini juga suatu ibadah bagi kita lah. Kita hidup ni bukan semata-mata untuk kita makan, kita hidup enjoy. Untuk juga kita kepada sekitar kita. Walaupun kita tak mampu mengubah negara kita, tapi kita ubahlah perseling kita. Sebenarnya disebut kita ni sebagai agent of change.
dan ramai rakan-rakan di luar sana yang kalau berminat boleh berkolaborasi dengan kami di universiti. Tak kira lah sama ada industri ataupun NGO dan sebagainya, kita boleh berkongsi kepakaran. Dan kita ada terlalu banyak program di universiti ni yang boleh tuan-tuan turut sama ada tuan-tuan ada lokasi yang dicanangkan untuk kami buat pemantauan. Kita ada sebagai contohnya di universiti kita panggil program Sulam. Berbeza dengan program-program di universiti lain yang selalunya kita pergi buat khidmat masyarakat. Mari kita pergi, kita bersihkan kubur dan kita balik. Habis. Sekarang kita ada pendekatan baharu yang lebih baik, yang lebih bermakna. Kita pergi, kita dengar apa permasalahan di sekitar di kawasan tersebut dan kita bincangkan penyelesaian dan kita cadangkan bersama-sama dengan komuniti. Jadi komuniti mendapat penyelesaian kepada masalah masing-masing dan pelajar dapat pengalaman lah dari segi berinteraksi dengan masyarakat dan juga dari segi mengamalkan, mempraktiskan apa yang mereka belajar di universiti. Dan sebab itu kalau tuan daripada industri sebagai contohnya boleh berkongsi kepakaran lah. Contohnya kita masih lagi memerlukan pakar big data. Macam mana kita nak trace kebarangkalian pencemaran seterusnya di Sungai Selangor. Jadi orang-orang daripada industri IT sebagai contohnya, kita perlu gambling agar sama-sama membantu memelihara sekitar ni dan jangan pernah penat lah. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih banyak bersama kami, sudi bersama kami di satu malam. Okey, mungkin next time kita akan jemput lagi untuk tajuk-tajuk yang berbeza lah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton dan bertanya soalan di FB. Dan ramai yang bagi komen, penerangan doktor jelas lah. Okey, terima kasih doktor. Semoga berjumpa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.